dia buat pengumuman. Tuan-tuan buka website dia. Dia beritahu sendiri. APF pelaburannya 70% dilaburkan kepada tempat haram. Dalam bahasa lain, yang lembut sikit lah, 70% dilaburkan ke tempat yang tidak patuh syariah. Lembut tidak patuh syariah. Kalau kasar sikit, dilaburkan ke tempat haram. Tu kasar kan, dilaburkan kepada 70% ke tempat yang tidak patuh syariah. Jadi tuan-tuan, bila kita tidak ada pilihan, di Malaysia ada tu satu je, no choice. Mak kita dulu terpaksa pergi acong gadai, dia tak ada pilihan. Sekarang ada pilihan, ada Ar-Rahnu, so dia pergi acong gadai, dia berdosa. Tuan-tuan, zaman mak bapak kita dulu terpaksa ambil insurans tu, insurans ni, MCIS, no choice, tak ada pilihan. Sekarang ada pilihan, ada takat pun. Tuan-tuan, zaman bapak kita nak ambil kereta, terpaksa guna insurans satu tu lah guna. Kurnia lah, kebala lah, macam-macam kan. No choice, tak ada pilihan. Sekarang dia tak full kan? Ada pilihan. Ini beza tu. So mak bapak kita selesai masalah. Kita ada masalah. Sebab kita dah ada. Tetapi APF, tuan-tuan, APF tak ada pilihan. Itu satu ya. Dan Disney istihad 70%. Bila dilaporkan tidak patuh syariah, tuan-tuan, kita tidak boleh ambil dividen dia. Dividen tak ambil. Duit pokok kita kan dalam APF kita ada simpanan kita, betul? Kita ada simpanan majikan, betul? Maka dijoinkan majikan dengan kita, maka dilaporkan kepada tidak 70% tidak dilaporkan kepada tidak patuh syariah. So, masalahnya dividen. Tuan-tuan boleh ambil duit pokok, tuan-tuan boleh ambil duit majikan, itu punya, tak ada masalah. Masalahnya dividen. Maknanya dalam fiqah beritahu, Dr. Zahruddin menyebut dalam website dia, maknanya kita hanya boleh ambil 3.5 saja daripada dividen itu tadi. 6.5 haram. Sayang tak tuan-tuan, 3.5. Kalau 100,000, 3.5 berapa? 3,500. Yang 6.5? 6,500 haram. Yang halal 3,500. 6,500 sayang tak? Buat iman dia. Itu cerita 100,000, belum cerita 200,000 bila kan? Belum cerita 300,000 lagi ni. Maknanya 6.5 jadi duit haram dia tak boleh makan. Duit haram tak boleh bagi anak bini makan. Duit haram tidak boleh beli kereta, beli tayar, bayar tol, bayar bayar hutang. No. Tapi kena ingat, duit haram ni dia haram untuk kita saja, tidak untuk orang lain. Dia bukan macam najis. Najis, tuan-tuan, kering, kita buang najis kering, kaki kita basah, pijak, berjangkit tak? Jangkit. Tetapi duit tak? Duit ni dia haram untuk kita saja. Tuan-tuan, Islam tu agama yang indah. Dia haram untuk kita saja, tetapi dia tidak haram untuk orang lain. So, duit haram boleh bagi dekat masjid. Duit haram boleh bagi dekat persatuan muslimat, persatuan kompang, persatuan silat, buat jembatan, buat tandas, buat balai raya. Boleh. Boleh. Bagi zakat tak boleh. Zakat tak, dia tak masuk buat zakat tu. Kena ambil kita punya. Nanti kita ambil untung duit pokok sama duit majikan, kena ambil pula dengan duit dividen 3.5, lepas tu buat zakat. Tuan ya? Saya cerita tadi tuan, bukan kita, orang lain boleh. Anak yatim kita ke? Kan. Anak yatim bukan anak kita, orang punya anak. Boleh.
Tapi Nabi kata apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik daripada kalanganku, orang yang baik kepada ahli keluarganya. So Islam suruh dahulukan ahli keluarga. Siapa ahli keluarga? Dia bukan tanggungjawab. Siapa dia? Adik-beradik. Boleh. Kakak, abang, abang ipar, adik ipar. Dulu kan dia dulu. Lepas tu baru nak bagi Gaza ke, nak bagi siapa ke, nak bagi orang miskin ke. Dulu kan ahli keluarga dulu. Bagi dia. Kak Long, ni duit haram sikit lah. Tapi orang tak belajar, dia tak nak terimanya. Kalau orang belajar, dia terima. Kita sebut duit haram, taubat dia macam, kau dah haram pun nak bagi kan. Tak faham, duit tu haram untuk kita saja. Tapi untuk orang lain tidak haram. Dahulukan ahli keluarga. Nampak tak tuan-tuan? Dan Nabi kata lagi, paling baik, sangat baik, tuan-tuan, duit haram tadi diberikan kepada adik-beradik yang kita benci. Adik-beradik yang kita benci. Dalam ahli keluarga tu ada tak gemung benar seorang tu, betul. Dalam bangun malam kerja, malam menit tidur tak bangun-bangun, bini-bini pun malas. Malas betul dia. Elok bagi dia. Kau ni malah benar nak duit haram ambil. Tak fake kata gitu. Baik dahulu kalau keluarga. Ya. Baik. Dalam hadis Nabi sebut, tuan-tuan, sebab bila 6,000 ya, 6,500. Sayang nak bagi orang. Betul tak? 6,000 tu boleh beli tayar Michelin je. Sebiji 700, 7 kali 4. 2,800 mana? Kita boleh macam-macam 7,000 lebih tu tuan-tuan. Tapi sayang tak tuan-tuan? Tanya sayang tak? Duit haram pun sayang. Tapi Allah tahu manusia itu memang sifatnya begitu. Allah tahu tuan-tuan. So Islam tidak zalim. Idza hamma ahadukum, sesiapa yang berniat untuk membersihkan harta dia, dan andainya dia mati, dia tak sempat membersihkan harta dia, dia berniat dan bayar beransur-ansur, Allah tuliskan dia diampunkan dosa. So bayar sikit-sikit. Tahun ni bagi RM50. Punya banyak RM50 bagi. Sayang bagi RM50. Tahun depan bagi 100. Kan jumpa orang miskin bagi 100 kan. Besok bulan depan pula 3 bulan tengok adik-beradik tu susah bagi dia 100. Itulah sikit-sikit. Kalau kita mati, walaupun tak sempat habis tuan-tuan, kita ditulis daripada kalangan orang yang diampunkan dosa sebab dia berusaha untuk membersihkan. Itu soalan kedua. Duit haram boleh tak bagi bini makan, anak makan? Suami punya APF boleh tak bagi dividen dekat anak dia? Boleh tak bagi kat isteri dia? Betul. Duit dividen isteri APF boleh bagi suami tak? Boleh. Suka orang kira. Saya ulang balik. Duit dividen APF suami boleh bagi isteri makan tak? Boleh bagi anak tak? Sebab tak jawab. Duit dividen APF isteri boleh bagi suami tak? Boleh. Tak adil betul kata dia. Kita akan lihat mengapa boleh. Mengapa boleh? Sebab isteri tidak wajib beri nafkah kepada suami. Dia memberi nafkah tu. Isteri tidak wajib memberi nafkah kepada suami. So duit APF yang haram tadi 6.5 boleh bagi suami. Suami bagi balik kita makan boleh tak? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia bagi suami milkutam, milik sempurna. Dia buat renovation rumah boleh? Boleh. Dia kahwin lain boleh?
laki dapat duit banyak. Kita ada benar. Mana boleh buat pusingan dalam keluarga tu tadi. Tapi isteri punya yang suami tak boleh. Yang suami tak boleh tuan. Sebab tu saya sebut sini apa dia? APF no khilaf. Saya dimaklum, saya dapat tahu lah daripada Dr. Syarif Hayati dan Dr. Zaruddin. Tahun ni dijangka kerajaan baru nak buat. Tahun 2016 ni baru nak buat yang Islami. So tuan-tuan boleh buat pilihan. Boleh buat pilihan. Yang dah keluar macam mana? Mana boleh redha? Yang dah keluar tu haram tu tak haram. Kena usaha untuk membersihkan hal. Bayar beransur-ansur. Idza hamma ahadukum. Kalau dah habis tuan-tuan, dah habis dah Ustaz. Kita bayar rumah, dah habis dah. Dia kena usaha untuk bersihkan hati. Tuan-tuan, dalam hati ni ada berkat. Apa dia barakah? Apa dia barakah? Berkat tuan-tuan. Yang tuan-tuan nampak berkatnya apa dia? Cuba bagi jawapan kat saya. Berkat yang tuan-tuan faham macam mana? Duit tu berkat. Cukup. Banyak cukup, sikit cukup. Itu silap tuan-tuan. Saya ambil perumpamaan mudah, tuan-tuan boleh ingat bila-bila. Orang Jawa, dia makan nasi ambeng. Tahu nasi ambeng? Talam-talam tadi, ada bihun, ada daging, ada ikan, ada tempe, betul tak? Campur. Lepas tu perasan tak, orang Jawa dia makan nasi ambeng, dia belah 4 atau dia belah 6. Dia belah itu. Kemudian 6 orang duduk, makan. Dia makan sikit je. Makan 3 suap, lepas tu dia bungkus. Bila bungkus, balik bini dapat tak? Anak dapat tak? Itu kata berkat. Maknanya, rezeki kita tuan-tuan, kalau boleh diagihkan semua orang dapat, kalau duit rezeki dia, duit gajinya, habis rumah, habis kereta, habis anak, habis tuition, habis untuk keluarga dia je. Ada masalah rezeki dia kat situ. Tapi dia boleh sedekah, dia boleh pergi bagi masjid sikit, dia boleh bagi orang miskin. Dia mana dalam berarti kata duit dia boleh diagih. Boleh agih tuan-tuan. Bukan agih dia saja nak agih, maknanya orang lain dapat manfaat daripada rezeki dia. Mak mentua dia dapat manfaat, bapa mentua dia dapat manfaat, adik-beradik dia dapat manfaat, orang miskin dapat manfaat, masjid dapat manfaat. Maka rezeki itu dipanggil berkat. Ustaz, sikit Ustaz nak bagi macam mana? Ada masalah rezeki. Bukan soal sikit, soal banyak. Kalau dia sikit, orang lain boleh dapat nikmat rezeki dia. Berkat rezeki. Bila rezeki tak berkat, tuan-tuan, kita kena semak balik dekat mana kita berkat tadi. Kita fikir sendiri, kat mana? Pasal apa rezeki aku ni tak berkat? Habis dekat aku. Tuan-tuan perasan tak kadang-kadang kita, orang Melayu panggil sudah jatuh ditimpa tangga. Mula-mula kereta rosak, betul turut. Baru lepas betul kereta, absorber pula patah. 2 hari lepas betul absorber pula lah, temperature pula naik. Lepas temperature naik, dah betul lah. Alternator pula kong lah. Dia berjangkit, duit tu keluar, ada masalah rezeki dia. Jadi kita fikirkan, sebab dalam Islam yang tuan, disuruh kita membersihkan harta kita. Bersihkan harta kita, bersihkan rezeki kita, supaya kita dapat barakah. Okey, apa conclusion dia? Saya nak sebut tadi ialah khilaf. Khilaf ni maknanya ulama bersisih pendapat kerana tidak ada dalil qat'i. Jawapan dia, apabila berlaku khilafiyah, kita meraihkan khilaf. Apabila berlaku khilafiyah, jangan bergaduh, jangan berpecah, ikut situasi. Saya nak tanya tuan-tuan, di One Central sini mazhab apa? Syiah. Bahaya. Kita kata terakhir kan, di kawasan kita di dalam organisasi kita banyak mazhab apa dia? Maka kita kena meraihkan
Syafi'i. Dekat tempat kita, kawasan tempat tinggal kita, situ ada buat tahlil tak? Ada. Kita raikan dia buat tahlil. Walaupun tidak ada dalil pemerintah suruh buat tahlil, khilaf. Tak ada dalil kan? Dalil suruh buat tahlil ni tak ada. Itu dia bagi khilaf. Kalau kita nak buat juga, kita ambil pandangan Imam Nawawi. Imam Syafi'i tak sokong. Yang sokong Imam Nawawi. Khilaf, raikan khilafiyah. Kalau tempat kita ada talqin, orang yang duduk yang mati tu pula orang Perlis. Dia nak ke bumi ke dekat tempat kita. Tak boleh kata talqin ni, saya kat Perlis tak ada talqin. Tak boleh. Dia kena raikan khilafiyah tempat tu. Sebab perkara khilaf ni dia akan berlaku bila tidak ada dalil qat'i. Apa rumusannya? Meraihkan khilafiyah. Wallahu a'lam. Apa soalan? Apa soalan? Khilaf tak pakai iPhone dengan Samsung? Itu tak ada khilaf. Khilaf ni membabitkan kepada benda fake. Baik, insyaAllah dalam apa nahmadillah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya akhiri tuan-tuan, baiknya tuan-tuan cari kitab ni, kitab Ar-Rahiqul Makhtum, yang ditulis oleh Saifur Rahman Mubarakfuri, kitab sirah. Kita nak kita baca sebelum tidur, kita baca buku ni, apa kita akan dapati daripada buku ni? Tuan-tuan akan dapati banyak sejarah yang kita dengar selama ni rupa-rupanya datang daripada sumber yang tidak sahih. Sirah Nabi nak wafat, umati tidak sahih, sumber daripada Syiah dan sebagainya. Dan kitab yang Ar-Rahiqul Makhtum ni, kitab yang dipertandingkan di Arab Saudi. Daripada 5,000 kitab sejarah, dia dapat tempat pertama. Mengapa? Sebab di dalamnya tidak ada satu pun hadis maudhu'. Tak ada satu pun hadis palsu. Kerana kalau kita perhatikan tentang sirah Nabawiyah ni, penyelewengan tu berlaku, penambahan berlakunya tambahan dalam Israiliyat dan juga hadis maudhu', hadis palsu. Jadi insya-Allah ada masa kita akan jumpa lagi yang baik daripada Allah Ta'ala. Aku lupa lihazah wa astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.